Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani semua. Nama saya Beyonce Arthur Thomas. Saya merupakan pelajar daripada option PSW 2 PPI SMP ambilan Jun 2022. Hari ini saya akan membentangkan tentang pelajar ISTE secara individual yang bertajuk Pembina Pengetahuan yang juga diterjemahkan dalam bahasa Inggeris iaitu Knowledge Constructor. Okey. Baiklah. Apa itu pembina pengetahuan? Pembina pengetahuan merupakan pelajar menggunakan alat digital secara kritis untuk menyusun sumber, membina pengetahuan, menghasilkan karya kreatif dan membuat pengalaman pembelajaran mereka sendiri dan orang lain. Ada 4 bentuk pembina pengetahuan. Antaranya termasuklah pelajar merancang dan menggunakan strategi yang berkesan untuk mencari maklumat dan sumber lain usaha intelektual atau kreatif. Selain itu, pelajar menilai ketepatan menggunakan strategi, perspektif, credibility dan kaitan maklumat, media, data atau sumber lain. Di samping itu, pelajar menyusun maklumat daripada sumber digital menggunakan pelbagai alat dan jawapan dan penyelesaian. Kaedah untuk mencipta koleksi artifak yang menunjukkan perkaitan atau kesimpulan yang bermakna. Akhir sekali, pelajar membina pengetahuan dengan menerka secara aktif isu dan masalah idea dan teori dunia serta mengejar jawapan dan penyelesaian. Baiklah, mari kita lihat ke bentuk yang pertama, iaitu pelajar merancang dan menggunakan strategi yang berkesan untuk mencari maklumat dan sumber lain usaha intelektual atau kreatif. Sebagai contoh yang saya ambil daripada video melalui aplikasi YouTube, Jessica Eri, seorang guru sekolah rendah di Virginia Beach, bekerjasama dengan guru sekolah menengah Carol Renagel untuk mempelajari tentang cara penyelidikan yang berkesan untuk menulis esei persuasif. Penulisan persuasif ialah satu bentuk esei atau komunikasi bertulis yang perlu mempunyai fakta untuk menyokong topik sesuatu bagi meyakinkan atau mempengaruhi pembaca untuk menerima idea. Pelajar pengucapan awam sekolah menengah membantu rakan sebaya mereka yang lebih mudah menulis esei persuasif ini dengan mengajar mereka cara mencari penyelidikan yang relevan dan cara membezakan fakta daripada fiksyen. Oleh itu, mereka semua mengadakan teknologi bersemuka iaitu FaceTime untuk pelajar dan mereka dapat melihatnya dalam masa yang nyata dan saling memberi pendapat antara satu sama lain. Yang kedua, mari kita lihat pelajar menilai ketepatan menggunakan strategi perspektif, credibility dan kaitan maklumat media, data atau sumber lain. Sebagai contoh, apabila bercakap tentang topik kontroversi pada masa kini seperti memberi vaksin kepada kanak-kanak, guru biologi Cassie Daniel dari Virginia Beach School District ingin memastikan pelajarnya melihat semua sisi isu yang ada dan menggunakan sumber yang boleh dipercayai. Mereka perlu tahu bahawa tidak semua di luar sana seperti Google adalah sumber yang sah dan boleh dipercayai. Jadi, beliau bekerjasama dengan pakar media perpustakaan sekolah untuk menunjukkan kepada pelajar cara menggunakan pangkalan data sekolah. Kami mahu mencari sumber yang boleh dipercayai berasaskan sains yang tepat, kata Cassie Daniel. Pelajarnya menggunakan pangkalan data dan tapak pro kon ini untuk memastikan penyelidikan mereka seimbang dan tepat. Di samping itu, mari kita lihat pelajar menyusun maklumat daripada sumber digital menggunakan alat jawapan dan penyelesaian. Kaedah ini dapat mencipta koleksi artifak atau karya yang menunjukkan perkaitan atau kesimpulan yang bermakna. Sebagai contoh yang saya ambil daripada video melalui aplikasi YouTube, Cassandra Pearson, seorang guru di Newport News School District, melibatkan pelajarnya untuk mempelajari tentang gaya tarian yang berbeza dari seluruh dunia. Selepas mengumpul maklumat tentang tarian,
Daripada pakaian hingga sejarah tarian, pelajar dapat mencipta cerita digital menggunakan aplikasi Book Creator. Kemudian mereka menjemput ibu bapa ke persembahan dan persembahan untuk berkongsi pembelajaran mereka. Dan akhir sekali, mari kita lihat pelajar membina pengetahuan dengan meneroka secara aktif isu dan masalah idea dan teori dunia serta mengejar jawapan dan penyelesaian. Sebagai contoh, yang boleh kita lihat ialah Andrew, pelajar di Indian Springs High School di San Bernardino, California, mereka bentuk dan mencetak 3 dimensi anggota palsu untuk golongan muda dalam komunitinya bagi yang tidak dapat menampung perbelanjaan. Ini semua adalah sebahagian daripada perkongsian antara sekolahnya dan Universiti Loma Linda yang direka untuk memberi pelajar sekolah menengah pengalaman kejuruteraan sambil membantu orang kurang upaya mendapatkan prostetik mampu milik, kata gurunya Ron Del Monte. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.